seterusnya para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita selesaikan ibadah sahur, dan yang mana semalam telah berqiyamul lail, alhamdulillah, dan alhamdulillah kita juga telah selesai solat subuh secara berjemaah, alhamdulillah. Baik, insya-Allah pada pagi ini anda tak bercadang nak cakap panjang. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita ikut cara Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna ni, dia kalau dia nak tazkirahkan orang, dia tak cakap panjang-panjang, tak cakap panjang-panjang. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita cakap panjang sekalipun, lama melebihi masa, orang akan lupa. Orang akan senang lupa. Imam Hasan Al-Banna selalunya dia akan ambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. 5 ke 10 minit. Tapi kita taklah sampai 5-10 minit. Dia tak jadi macam tu. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini kita kena berasa bersyukur. Kita kena letak setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita ni dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam. Yang mana nikmat iman dan Islam ni, Allahu akbar, wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Dua nikmat yang sangat-sangat agung, dua nikmat yang sangat-sangat besar, dua nikmat yang kalau kita ada cukuplah bagi kita kalau kita ada dua nikmat ni. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan kaya, duit banyak mana sekalipun, sihat walau bagai macam mana pun dia sihat, tak pernah masuk hospital, sihat, kaya, tetapi tiada nikmat iman dan Islam, rugi dia hidup atas muka bumi ni. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Nikmat iman dan Islam ni bukan nikmat yang kita minta. Bukan nikmat yang kita minta. Kita berdoa, ya Allah lahirkan aku dalam keadaan iman, lahir aku dalam keadaan Islam. Kita tak minta. Kita tak minta nikmat iman dan Islam ni. Nikmat iman dan Islam ni Allah pilih kita. Allah pilih kita daripada kita duduk dalam sperma ayah, turun pergi ke ovum ibu, kita lahir. Allah pilih kita turun ke muka bumi ini dalam keadaan iman dan Islam. Yang tu nikmat yang paling besar, tetapi Allah pilih bagi kat kita. Makna kata kita beruntung ke tak? Kita beruntung. Kita tak pernah doa pun macam tu. Nak kita nak doa macam nak kita lahir ke bumi pun tak lagi. Tetapi Allah pilih kita, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam surau sekarang ni, termasuk diri saya sekali. Allah pilih kita turun ke muka bumi dalam keadaan iman dan Islam. Lahir-lahir duduk dalam keluarga pak cik mak dah. Lahir-lahir duduk mak nama bedah dah. Maknanya ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Nikmat ni tak ada pada orang-orang kafir. Tak ada. Hatta pak saudara Nabi Muhammad sendiri jenuh Nabi duk dakwah, jenuh Nabi duk ajar, tetapi Allah tak berikan hidayah pada beliau, maka beliau mati dalam kufur. Abu Talib sangat sayang, sokong perjuangan Nabi, sokong, sehingga mana kalau ada pak menakal lain, Abu Jahal, Abu Lahab marah, dia sanggup marah balik. Dia marah adik-adik dia. Kerana apa? Kerana marah pada Rasulullah. Sangat sayang, sangat sokong, tetapi sebab tu Rasulullah pernah teriak, pernah menangis kerana Abu Talib ni tak masuk Islam. Teriak, menangis. Tetapi Allah bagi tahu Nabi, hang hanya kerja berdakwah. Nabi kerja dakwah sampai ke Islam, sampai ke ajaran apa yang Allah berikan. Tetapi bab nak bagi hidayah, bab nak bagi kesedaran, bab nak masuk ke dalam Islam, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak rasa bersyukur dah. Rasa bersyukur dah lahir ke muka bumi ni. Lahir-lahir kita tak minta, kita tak ni pun, tiba-tiba lahir dalam keadaan iman dan Islam. Dan alhamdulillah sekarang ini kita masih lagi ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sikap hati, sifat hati ini berbolak-balik. Sifat hati berbolak-balik. Kalau dulu kita sayang pada seseorang, tak mustahil hari ini kita benci kepada dia. Kalau dulu kita benci kepada dia, tak mustahil hari ini kita sayang kepada dia.
Maknanya apa? Maknanya hati ni sikap, sifat dia berbolak-balik. Jadi sebab itulah walaupun kita sekarang berada dalam iman dan Islam, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Tuhan kami, wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami, sabitkanlah hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Minta doa kepada Allah. Minta doa kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita ni manusia, bangsa kita ni memang bangsa kena berdoa. Bangsa kita kena berdoa. Sebab kerja kita yang tu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata bagi orang yang beriman. Maka kita ni kerja kita apa? Doa. Minta kepada Allah. Bukan kerja kita persoal bila Allah nak bagi kepada kita. Bukan kita kerja kita persoal kepada Allah bila yang aku minta ni, bila yang Allah nak makbul. Tu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Kerja kita minta. Minta aja kepada Allah. Sebab Allah dah janji dah, kalau kamu minta apa kepada aku akan berikan. Niscaya aku akan makbulkan. Jadi kita yakin dengan ayat Allah. Kalau kita minta, Allah akan bagi. Bila kita yakin, insya-Allah Allah akan bagi. Cuma bilanya Allah nak bagi kepada kita tu tak tahu bila. Itu hak Allah pula. Ikut Allah. Allah tahu apa yang kita nak, apa yang kita perlu, apa yang kita tak perlu lagi buat masa sekarang. Allah tahu. Bila kata Allah akan bagi, Allah akan bagi. Jangan kita duk persoal, jangan duk persoal. Baik, minta je kerja kita. Kerja kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita sekarang ni berada dalam keadaan iman dan Islam itu sudah pasti tuan-tuan. Kita berada dalam iman dan Islam itu sudah pasti. Tetapi yang belum pastinya pengakhiran kita nanti, kita nak mati nanti, adakah kita berada dalam iman dan Islam? Adakah kita berada dalam iman dalam Islam ataupun tidak? Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu adakah kita mati dalam iman ataupun Islam. Baik. Bila kata kita tak pasti kita mati nanti bagaimana? Kita kena minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtimna ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan yang baik-baik, dan janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan yang tak baik. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu je kerja kita. Itu je yang kita mampu buat. Doa, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu je kerja kita yang mampu kita buat kat sini lah. Dekat dunia yang tu je kerja kita. Tak perlu dah buat banyak-banyak. Tak perlu buat banyak-banyak. Yang tu je. Baik. Baik, insya-Allah. Hari ini saya nak kongsikan satu hadis dengan tuan-tuan dan puan-puan. Satu hadis yang mana berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Nabi kata apa? Nabi kata akan berpecah umatku ini kepada 73 golongan. 73 golongan, bukan sikit tuan-tuan. 73 bukan sikit, 73 banyak. 73 banyak. Lepas tu pula Nabi kata apa? Kulluha finnar illa wahidah. Nabi kata semua 73 puak ni akan masuk ke neraka. Akan masuk ke neraka melainkan satu, illa wahidah. Maknanya apa? Maknanya 72 masuk neraka, hanya satu saja yang masuk ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni berada di landasan yang mana? Kita berada di landasan yang mana? Adakah kita berada dalam golongan yang satu tu, ataupun kita berada dalam golongan yang 72 tu? Kalau kita nak tahu, kita nak detect macam mana kita betul ataupun tidak, kena mengaji. Kita kena mengaji. Sebab tu kita kena tuntut ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Kena menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Tuntut ilmu ni wajib atas setiap muslim dan muslimah. Maknanya tuntut ilmu ni bukan atas lelaki semata-mata, tetapi atas perempuan sekali. Wajib atas suami mengajar isteri. Kalau suami tak mampu mengajar isteri, suami wajib izinkan isteri pergi mengaji. Kalau kata dia tak mampu nak mengajar, dia adalah tak mampu mengaji, tak izin pula bini nak pergi mengaji. Yang ni yang jadi masalah. Lepas tu pakai kerogok jadi family yang tak ada ilmu. Family yang tak ada ilmu, bila tak ada ilmu, kucai kacir. Itu yang jadi masalah tuan-tuan dan puan-puan.
Kita ni nak buat apa benda sekalipun, kalau ada ilmu, insya-Allah menjadi. Kalau kita tahu dalam bab ni, kita buat bab ni, insya-Allah menjadi. Macam tu juga amal ibadat kita dengan agama kita. Kalau kita berpegang dengan agama kita semata-mata kita taklid buta ataupun ikut semata-mata, tak boleh. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena mengaji. Kenapa aku kena buat macam ni? Kenapa aku kena buat macam ni? Sebab apa aku kena sembahyang? Ada perintah Allah. Kenapa aku kena sembahyang macam ni? Sebab Nabi ajak macam ni. No? Ada dalil-dalil yang kita mengaji, sebab-sebab yang perlu kita buat. Sebab apa kita bersedekah? Sebab ada hadis Nabi yang memberitahu kita fadilat tentang bersedekah. Kenapa kita kena keluar zakat? Sebab Allah perintahkan zakat. Jadi kita kena mengaji. Jangan ikut orang kata, hang kena keluar zakat kita pun buat keluar. Hang kena buat macam ni, kita pun buat. Itu jadi masalah kepada kita. Jadi kita kena mengaji. Pokok pangkalnya dalam agama kita ni memang kena menuntut ilmu. No? Nabi juga telah berkata kepada kita, bagi siapa yang menuntut ilmu, man salaka tariqan lahu yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata, siapa-siapa yang mempermudahkan jalannya dalam menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Kalau Allah permudah jalan kita ke syurga, takkan yang tu pun kita tak mau lagi. Kita nak apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Kita hanya nak apa? Kita hanya nak kat muka bumi, nak redha Allah. Nak redha Allah, nak rahmat Allah, nak masuk syurga. Yang tu je yang kita nak. Kita sebagai orang awam lah, kalau kita orang ahli sufi, ahli tasawuf, ya, mereka semata-mata beribadat kerana Allah. Tak boleh langsung rasa beribadat ni kerana pahala, kerana syurga, tak boleh. Tapi kita orang awam, no, kita orang awam, boleh, tak ada masalah. Kita nak niat kerana syurga, niat kerana kelebihan-kelebihan yang berada dalam syurga, niat kerana nak pahala, insya-Allah tak ada masalah. Sebab benda itu semua bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, no, tak ada masalah. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita kena betul-betul tahu adakah kita benar ataupun tidak. Takut kalau dengar hadis ni. Takut. Sebab yang berpecah tu bukannya berlainan agama. Bukan kata Cina, bukan kata Hindu, bukan kata Buddha, bukan. Bukan berlainan agama, tetapi dalam satu agama, no? Agama Islam tu sendiri akan terpecah 73 puak. 73 puak, banyak tu. Bila kata macam tu, kita kena tengok betul-betul adakah kita benar ataupun tidak. Macam mana cara nak tahu? Kena mengaji. Baik. Kita tengok hadis yang lain, Nabi ada menyebut, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Nabi. Nabi kata apa? Aku tinggalkan kepada kamu semua ni akan dua perkara. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu semua akan dua perkara. No? Aku tinggal dua perkara, yang mana kamu pegang dengan dua perkara ni sampai bila-bila pun kamu takkan sesat. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu takkan sesat sampai bila-bila. Bukan kata lah ni tak sesat, nanti sesat, dah, sampai bila-bila. Makna hadis ni, no? Baik, apa dia dua perkara tu? Dua perkara tu dia Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran, kitab yang kita duk baca selama ni, Al-Quran tu, kita pegang dengan Quran tu, kita pegang dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah sampai bila-bila pun kita takkan sesat. Sampai bila-bila. Yang kita pegang Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata kita pegang duk buh dalam beg, duk pergi gantung dekat rumah, dekat dinding, bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Cara berpegang dengan Al-Quran ni, kita mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bila kata bagaimana cara kita mengamalkan yang terkandung dalam Al-Quran ni, cara dia kena main mengaji. Kena main mengaji. No? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kitab-kitab yang berada sekarang, ulama-ulama yang karang kepada kita sekarang, kitab yang ada lah ni, semuanya sumber dia datang daripada mana? Daripada Al-Quran, daripada hadis. Jadi kalau kita mengaji kitab, ya, seumpama kita mengamalkan apa yang berada dalam kitab tu, seumpama kita memang kita beramalkan apa yang diajar oleh dalam Al-Quran, no? Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena mengaji. Kita tak boleh pergi beli kitab tafsir, kita baca, lepas tu kita amal. Tak boleh macam tu. Sebab kita tak faham. Terjemahan bukan dia, no? Terjemahan bukan dia. Kita kena faham apa yang terkandung dalam Al-Quran tu, apa yang terkandung dalam makna tu.
Kadang-kadang bahasa Arab ni tinggi bahasa dia. Jadi kalau kita nak pergi baca terjemahan, tak boleh. Cara dia bagaimana? Kena mengaji. Kena mengaji dengan tok guru, ustaz-ustaz ke alim ulama yang ada mengajar, kita mengaji. Itu cara dia. Macam tu juga hadis. Hadis pun berbagai-bagai martabat. Macam-macam martabat. Paling tinggi sahih, hasan. Sahih tu pula ada bahagian-bahagian dia. Hasan ada bahagian-bahagian dia. Bawah tu pula dhaif, ada pula bahagian dia. Yang hadis tertolak pun ada. Jadi kita kalau nak mengaji bab hadis pun kita nak baca hadis pun kita tak boleh duk ambil ikutan hadis. Kita kena mengaji juga. Kena tahu hadis ni bagaimana, susur jalur dia bagaimana. Kalau sahih, hasan, alhamdulillah kita boleh guna. Baik, dhaif pun boleh guna, tak ada masalah. Kalau kita dengar hadis dhaif, kita jangan kata salah. Tak salah. Hadis dhaif ni dia dhaif bukan dengan sebab Rasulullah kata, dhaif dengan sebab orang yang bawa hadis tu. Kadang-kadang perawi bawa hadis tu dia ada cacat sikit. Cacat bukan kata cacat anggota. Maknanya apa? Makna dia ada masalah. Dia ni jenis, orang kata dia ni jenis lupa. Dia ni jenis lupa sikit. Okey, jadi kalau kata dia ada dalam senarai perawi tu, okey, kurang sikit jadi hadis tu. Jadi kurang sikit martabat dia. Bukan sebab kata hadis tu mai daripada Nabi dah. Hadis mai daripada Nabi semua sahih, tapi dengan sebab orang yang bawa hadis tu yang jadi tak apa nak sahih. Jadi dhaif dan sebagainya. Baik. Tertolak pun macam tu juga. Kadang-kadang terputus sanad. Terputus sanad. Baik. Itu menyebabkan hadis tertolak. Jadi kita kena mengaji dulu. Bukan kata kita dengar kata hadis kita boleh pakai semua, tak. Boleh pakai, tapi macam hadis dhaif kita boleh pakai untuk diri kita sendiri. Kita nak beramal tu boleh, tapi kita nak buat hujah tak boleh. Hadis dhaif hanya sekadar untuk beramal untuk diri sendiri, insya-Allah. Baik. Kita berbalik pada yang tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi kalau kita nak tahu kita ni betul ataupun tidak, kita tengok. Kalau kata pegangan kita tu, agama kita tu sekarang, kalau kita pegang Al-Quran, kita pegang hadis, kita pegang dua benda ni, insya-Allah sampai bila-bila kita takkan sesat. Kalau dalam pegangan kita tu tak ada Al-Quran, atau pegangan kita tu menolak salah satu daripada dua tu, kita tolak hadis misalnya, kita pegang Al-Quran saja, hadis kita tolak, maka pegangan tu sah-sah memang sesat. Sah-sah memang sesat. Baik, sebab apa? Dua benda ni memang takkan boleh berpisah. Al-Quran dan hadis tak boleh berpisah. Sebab apa saya kata tak boleh berpisah? Sebab Al-Quran datangkan perintah wa aqimus salah, tetapi hadis yang menceritakan bagaimana cara kita nak sembahyang. Allah perintahkan kita sembahyang, tetapi Allah tak menceritakan cara-cara kita nak sembahyang. Warka'u ma'ar raki'in, rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Tetapi Allah tak beritahu macam mana cara nak rokok. Jadi Nabi yang ajarkan kepada kita bagaimana cara nak rokok, bagaimana cara nak sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi kata, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi Nabi yang ajarkan kepada kita. Para sahabat melihat cara Nabi sembahyang, para sahabat sembahyang cara Nabi. Para tabi'in tengok para sahabat sembahyang, mereka sembahyang cara para sahabat sembahyang. Para tabi'in tengok cara tabi'in sembahyang, mereka pun tiru cara tabi'in sembahyang. Selepas tu ulama-ulama tengok, turun sampailah ke kita sekarang ni. Jadi kita duduk sembahyang ni cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Insya-Allah. Jangan ada ubah dah. Jangan ada ubah dah. Kalau saja duduk pergi solat, rokok saja ke sujud saja ke, yang tu jelas-jelas dan nyata memang salah. Memang salah. Baik. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? I'tiqad. Pegangan kita ni umpama sebagai kepala kereta api. Kepala kereta api tu. Dan gerabak-gerabak belakang kereta api tu umpama apa tuan-tuan? Umpama amalan kita. Umpama amalan kita belakang gerabak-gerabak tu. Kalau kata kepala kereta api tu destinasi dia salah ataupun terjun ke dalam gaung misalnya, maka gerabak-gerabak amalan-amalan kita turut serta terjun ke gaung. Kalau kita punya pegangan salah, maka amalan kita pun dikata sia-sia. Kalau pegangan kita salah, amalan kita sia-sia. Jadi i'tiqad kita, pegangan kita itu kena betul tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena betul yang tu. Kena betul. Baik. Kita tengok dalam hadis yang lain juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut la yajma'ullah ummati 'ala dhalalah. Nabi kata apa?
Allah tidak menghimpunkan umatku ini dalam keadaan yang ramai, dalam jumlah yang banyak, dalam kesesatan. Maknanya apa? Maknanya orang yang sesat ni takkan berada dalam jumlah yang ramai. Jadi kalau kita berada dalam puak yang majoriti, kita berada dalam golongan yang majoriti, insya-Allah kita berada dalam golongan yang benar. Tapi kalau kita berada dalam golongan yang sikit, kalau kata nak mengaji, tok guru nak mengajar ke apa, kena duduk dalam rumah, kena tutup tirai, kena tutup lampu, kena buka lilin. Itu kena faham. Itu nampak sangat kata takut. Bila takut macam tu maknanya apa? Sesat. Sesat. Kalau betul dia akan buat terang-terangan. Baik. Jadi makna hadis tu apa? Allah tidak akan menghimpunkan umat Nabi Muhammad SAW ni dalam keadaan yang ramai, tetapi dalam kalam kesesatan. Allah tak akan himpunkan. Makna kalau kefahaman kita ni berada dalam puak yang majoriti, kalau kita berada dalam golongan yang majoriti, insya-Allah kita berada dalam landasan yang benar dah, insya-Allah. Kalau kita dah berada dalam landasan yang benar, tinggal apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Tinggal kita nak tingkatkan amalan kita, kita tinggal nak doa supaya Allah tetapkan hati kita. Tinggal yang tu je tuan-tuan. Kalau kita berada dalam landasan yang benar dah. Kalau kita baik, kalau kita salah, yang tu lain cerita. Kalau kita sesat, lain cerita. Cepat-cepat ke pangkal jalan, insya-Allah. Baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Berada dalam bulan Ramadan lagi. Tak lama mana dah ni. Bulan Ramadan dah nak habis dah ni. Time-time macam ni, ulama-ulama, para wali Allah tengah duk teriak dah ni. Menangis, sedih. Sangat-sangat sedih. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab bulan Ramadan ni dikatakan ulama sebagai Sayyidus Syuhur. Ketua bagi segala bulan. Macam hari. Ketua hari apa dia? Jumaat. Baik. Apabila kita sebut kata ketua, sedia maklum kita tuan-tuan dan puan, ketua ni maknanya ada kelebihan. Sebut saja ketua surau, ketua jabatan, ketua menteri, ketua apalah, memang ketua ni ada kelebihan. Jadi bila sebut ketua Ramadan, maka Ramadan ni memang terang-tantang ada kelebihan. Banyak. Sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, banyak kelebihan yang berada dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Banyak sungguh. Antaranya pahala sunat digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seperti pahala yang wajib. Amalan yang wajib digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 70 kali ganda. Itu antara yang kita sedia maklum. Berbagai-bagai lagi kelebihan yang Allah berikan kepada kita dalam bulan Ramadan ni. Sebab itulah wali Allah, para alim ulama sangat-sangat menantikan bulan Ramadan. Sangat-sangat menantikan. Bila main ni daripada doa dah ni, doa dah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa dah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada Sya'ban, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Minta doa pada Allah. Minta doa. Sebab nak sampai dalam bulan Ramadan ni. Sekarang kita dah berjaya. Sekarang alhamdulillah tahniah tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya sampai ke penghujung Ramadan, 10 malam terakhir. Kita sekarang berada dalam 10 hari terakhir Ramadan. Yang mana 10 hari terakhir ni, kata Sayyidina Aisyah, Nabi sentiasa berada dalam masjid, beraktikaf. Nabi balik rumah sat je, betul Nabi pergi masjid balik. Sayyidina Aisyah cerita kepada kita. Baik. Jangan sia-siakan tuan-tuan dan puan-puan dalam Ramadan ni. Kata hadis Nabi Muhammad SAW, Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi kata, siapa-siapa yang mendirikan Ramadan, siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan secara dengan penuh dengan keimanan, dengan penuh pengharapan. Ihtisaban ni makna kata pengharapan. Pengharapan kepada pahala, pengharapan kepada pengampunan. Pengharapan, dengan penuh pengharapan, maka diampunkan dosa baginya itu ma taqaddama min dhanbih. Apa yang dia duk buat dah sebelum ni. Dosa-dosa yang dia duk buat dah sebelum ni, Allah ampunkan semua. Makna kata 11 bulan sebelum ni dia dah buat dosa, masuk bulan Ramadan dia menghidupkan Ramadan, insya-Allah Allah ampunkan dosanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Ini kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan. Dah macam tu Allah bagi lagi, tambah lagi kelebihan dalam Ramadan. Apa dia?
Lailatul Qadar. No, kita doa dah, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar, dapatkanlah kami Lailatul Qadar. Kita doa dah. No? Baik, yang mana kita sedia maklum Lailatul Qadar ni satu malam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata sama baik. Bukan kita sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik ni maknanya apa? Kalau kita 1000 bulan 83 tahun, makna lebih pada tu. Lebih pada tu. Itu tandanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Tandanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada kita umat Nabi Muhammad ni. Ni kita semua yang berada sekarang ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Banyak sangat keberuntungan yang kita kena berasa bersyukur. Allah berikan kepada kita yang Allah tak pernah berikan kepada umat terdahulu. Ya Allah fardukan kepada kita puasa seperti mana umat yang terdahulu, tetapi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita tak sama dengan umat yang dahulu. Sebab apa? Allah sayangkan kepada kita. Antaranya lagi kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa dia? Umur kita pendek. Umur kita pendek. Umur pendek itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah kelebihan. Kelebihan. Sebab apa? Allah tak mau kita umat Nabi Muhammad ni berada dalam dunia ni, dunia yang rosak, dunia yang fana, dunia yang teruk ni dalam satu tempoh yang panjang. Allah tak mau. Allah nak kita duduk sat saja. Kalau umat terdahulu mencecah ratusan tahun, ratusan tahun duduk kat muka bumi ni, no? Kita, Allah berikan kita umur pendek je, 60 lebih, 70 lebih, 80 lebih. Nak bunyi sampai 100 tu payahlah, no? Payah nak dengar. Kita lebih kurang 60 lebih je, no? Baik, tu pun kalau 60 lebih. Kalau yang jenis meninggal awal lagi, ada meninggal awal. Orang kampung saya baru ni meninggal umur tak sampai 40. Dijangkiti bakteria, no? Jangkiti kuman. Kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak kena penyakit, no? Baik. Kita tengok. Jadi Allah berikan kepada kita umur yang pendek sebab Allah sayangkan kepada kita, supaya kita tak duduk di muka bumi ni lalai, no? Lalai. Bila Allah berikan umur kita, kalau kita tengok balik, kita umur pendek. Kalau kata kita ni lah dulu muda-muda duk buat jahat, muda-muda duk buat salah, no? Tiba-tiba umur 35 ke atas barulah berasa nak insaf, baru mula berasa nak mai ke mayang, nak mai ke surau sembahyang berjemaah, ke masjid sembahyang berjemaah, no? Baru nak menuntut ilmu. Baik. Kalau kita 20 tahun dia dah buat dosa, dia buat maksiat, tiba-tiba umur 40 tahun baru dia nak berubah jadi baik, lebih kurang berapa tahun lagi dia ada, no? Lebih kurang berapa tahun je lagi masa yang dia ada tu pun, kalau dia hidup sampai 60 lebih. Kalau kata bukan hidup, kita tak tahu, kena 50 saja, 10 tahun je, no? Baik. Dengan sebab itulah Allah sayangkan kepada kita, Allah turunkan Lailatul Qadar. Allah berikan Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ni kalau kita congak balik, kalau kita kira lebih kurang, kalau kata samalah, lebih kurang 80 tahun. 80 tahun. 80 tahun kalau tuan-tuan dapat dalam 1 tahun dapat sekali Lailatul Qadar. Kalau kata 10 tahun 10 kali, mana kata 80 darab 10 kali berapa? 800 tahun. Maknanya tuan-tuan dah 800 tahun dah kita buat ibadat, no? Kalau kita beribadat dapat Lailatul Qadar, makna kata kita dah 800 tahun dah beribadat. Lebih daripada umat-umat yang terdahulu punya umur, no? Walaupun kita umur pendek, tetapi Allah berikan kita Lailatul Qadar. Bila kita dapat Lailatul Qadar, insya-Allah amalan kita tu tinggi, no? Sebab itulah Allah berikan ganjaran-ganjaran kepada kita. Di akhirat nanti kita yang akan dihisab dulu. Yang tu pun satu nikmat dah tu, no? Jadi umat Nabi Muhammad SAW, yang tu pun dia kira nikmat dah tu. Kita ke akhirat nanti duduk kat padang mahsyar ni, duduk berebut-rebut ni, dengan panas, dengan macam-macam, dengan teruknya di sana. Allah hisab kita dulu, umat Nabi Muhammad ni. Maknanya apa? Maknanya Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad, hingga umat-umat Nabi Muhammad pun Allah sangat sayang juga. Allah sangat sayang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada hadapan saya sekarang ni, insya-Allah kita sekarang masih hidup. Kita sekarang masih hidup, masih bernafas, masih ada tenaga. Jadi yang pastinya sekarang kita masih hidup. Bila kita sudah pasti kita masih hidup, yang belum pastinya apa? Bila kita nak meninggal.
Bila kita nak meninggal itu kita tak pasti lagi. Jadi bila kita dah pasti kita masih hidup, jadikan titik mula Ramadan kali ini, sebelum kita nak tinggal Ramadan ni, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Bertaubat. Serah diri kepada Allah. Selagi mana roh tak sampai ke halqum, selagi mana matahari tak terbit ke barat, selagi itu kita boleh bertaubat. Walaupun kata baru pagi tadi je ni saya buat dosa ni, tak apa, bertaubat. Bertaubat. Kita punya kerja, kita kena bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, insya-Allah Allah akan terima. Allah akan terima kecuali syirik. Jangan kita lupa syirik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekarang ni ahli jemaah ni, insyaAllah kita tak sampai tahap syirik. Habis kuat kita buat dosa je. Sebab saya berani kata, sebab Nabi dah kata dah, al-insanu la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Nabi kata manusia ni takkan terlepas daripada buat dosa dan silap, lupa dan silap. Maknanya kita takkan terlepas. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan kata tuan-tuan dan perempuan tak pernah buat dosa, yang tu tak betul. Memang kita ni, bangsa kita jenis buat dosa, jenis buat salah. Tetapi yang tu tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kalau kita buat dosa tetapi kita tak menginsafi dosa kita. Kita tak bertaubat, kita tak menyesal. Yang tu yang jadi masalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan berada depan saya sekarang ni, kalau kita pernah buat dosa macam mana sekalipun, serahkan diri pada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu bukan masalah kalau kita pernah buat dosa. Kalau kita tak insaf, itulah masalah. Baik, insya-Allah jadikan Ramadan kali ini sebagai tempat ataupun titik mula kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan berbaki hari Ramadan ni kita tingkatkan amalan kita dengan sebenar-benar tingkat betul-betul. Tingkat betul-betul. Yang mana tak khatam Quran, khatamkan habis. Baik. Tapi lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, jangan, yang kita tengok dalam masyarakat kita sekarang, ramai yang jadi hamba kepada bulan Ramadan. Bagaimana hamba bulan Ramadan ni? Bulan Ramadan saja dia berpusu-pusu datang ke surau, datang ke majlis ilmu, datang ke masjid, baca Al-Quran dengan tadarusnya, dengan sedekahnya. Tetapi bila tinggal bulan Ramadan, semua amalan-amalan tu dia tinggal bersama dengan bulan Ramadan. Itu yang kita tengok dalam masyarakat kita sekarang. Jangan ada macam tu dalam diri tuan-tuan dan perempuan. Kita bukan sembah Ramadan, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kepada bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah tinggalkan kita. Baik, bila kata macam tu, kita kena sentiasa bukan kata Allah ada pada bulan Ramadan saja. Tiap-tiap bulan Allah ada, sampai bila-bila Allah ada. Jadi bila bulan lain pun kita jangan tinggalkan amalan kita. Yang Islam sarankan, tingkatkan amalan pada bulan Ramadan. Bukan kita baru nak buat amalan pada bulan Ramadan. Baru nak buat amalan dengan tingkatkan amalan berbeza. Tingkat amalan makna kata dia dah buat dah sebelum ni, cuma main bulan Ramadan dia tingkatkan amalan lagi. Tapi jangan siapa-siapa duk keluar bulan Ramadan dia buat tarawih pula. Keluar bulan Ramadan dia buat tarawih pula. Yang tu masalah pula. Yang tu tak ada siapa duk pergi ajak macam tu. Baik. InsyaAllah moga Ramadan kali ini bermakna buat kita, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sampaikan kita pula pada bulan Ramadan tahun depan, insya-Allah. Sebab bulan Ramadan ni sangat banyak kelebihan dia. Kita kena menangis, kita kena teriak, kita kena sedih sebab Ramadan dah nak tinggalkan kita ni. Jangan duduk teriak juga kita ni. Kita teriak sebab apa? Nak dekat raya, duit banyak nak keluar. Yang mak-mak pun teriak juga. Teriak tak tahu nak buat apa tahun ni, baju tak beli lagi. Jadi kita teriak macam tu tak kenalah. Kita kena teriak sebab Ramadan dah nak tinggalkan kita. Ramadan nak tinggalkan kita. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga tazkirah pada pagi ini, pada subuh ini memberikan manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Allah kata wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah kata beringatlah. Sesungguhnya peringatan ini memberi manfaat pada orang yang beriman. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya sekarang ni kalangan orang yang beriman, insya-Allah tazkirah akan menyentuh hati dia, akan membuat dia berubah, insya-Allah. Kalau kita ni bukan golongan yang beriman, tazkirah kita tidak akan beri manfaat pada kita. Kalau kita tak rasa manfaat dengan tazkirah, dengan peringatan, kena jaga-jaga. Takut-takut iman kita ada masalah.
Tapi kalau kita rasa ada manfaat, insya-Allah itu tandanya kita ni golongan orang yang beriman, insya-Allah. Baik. Insya-Allah segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri, kekurangan diri saya sendiri, insya-Allah. Minta maaf kalau ada salah bahasa, terkasar bahasa, salah silap. Mungkin di hadapan saya ada tok-tok guru, para alim ulama, minta tunjuk ajar kalau ada salah tentang mana-mana. InsyaAllah. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, saya masih lagi menuntut di Universiti Al-Azhar Mesir. InsyaAllah berada dalam jurusan syariah. Berada dalam tahun ketiga sekarang, insyaAllah. Baik, saya mengambil kesempatan lah kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau ada yang sudi ataupun yang berkelapangan untuk memberikan sumbangan ataupun ingin mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat, insya-Allah boleh sumbangkan, boleh berikan kepada saya, insya-Allah. Sebab saya sekarang masih menuntut lagi, dan dikira sebagai fi sabilillah, fi sabilillah, dan juga dikira sebagai al-faqir, memerlukan. Baik, insya-Allah segala jasa baik tuan-tuan dan perempuan ana dahului dengan jazakallahu khairan jazak. Semoga tuan-tuan dan perempuan, hanya Allah yang dapat membalas segala jasa baik tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah. Kalau ada kesempatan, ada umur yang panjang, insya-Allah tahun depan kita jumpa lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Saya orang sini je, orang di Sungai Dua, insya-Allah. Doakan kami yang berada di sana di Mesir, boleh mengaji dengan tenang, dengan aman, tak ada kacau bilau, dan boleh mengaji sampai habis, balik ke Penang, balik ke Malaysia, sama-sama kita mertabatkan Islam di negara kita, insya-Allah. Doakan kami, doakan kami. Baik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اختم علينا بكلمة لا إله إلا الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.